Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik, makcik, oto arung, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak muda serta rakyat Malaysia yang amat saya hormati sekalian. Seperti apa yang telah mula viral 24 jam lalu, Jufazli Syekh Ahmad, rumahnya telah diceroboh masuk, dipecah masuk jam 3 pagi pada 26 Februari 2021, hari Jumaat, oleh polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib. Saya ulang dan saya tegaskan, pakcik makcik, benar dan sangat benar, bukti video pencerobohan masuk dan pecah masuk oleh polis Bosku Najib dan Bosku Rosmah telah dilakukan ke atas rumah Jufazli Syekh Ahmad jam 3 pagi malam-malam buta 2 hari lalu, pada 26 Februari 2021 bersamaan dengan hari Jumaat. Saya Jufazli Syekh Ahmad, sebagai penganalisis politik bebas yang paling berkuasa dalam percaturan kuasa Malaysia. Saya Jufazli Syekh Ahmad, sebagai penganalisis politik bebas yang paling ditakuti oleh Bosku Rosmah, Bosku Najib penyamun 1MDB. Dengan rasa bangga, dengan sangat-sangat berani, saya ingin umumkan, saya dan peguam saya confirm mengeluarkan saman sivil 500 juta ringgit Malaysia ke atas polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib kerana sengaja pecah masuk dan membuat pencerobohan yang bercanggah dengan Akta Polis 1967 ke atas rumah tempat tinggal Jufazli Syekh Ahmad, pakcik makcik. Saya ulang pengumuman tergempar dan paling panas ini. Atas nama Allah, atas nama prinsip rule of law, atas nama kebenaran, atas nama justice, saya Jufazli Syekh Ahmad mengarahkan peguam saya untuk saman sivil polis politik Bosku Rosmah, Bosku Najib yang diarahkan untuk pecah masuk dan menceroboh rumah Jufazli Syekh Ahmad jam 3 pagi. Dan saman sivil ini adalah bernilai 500 juta ringgit Malaysia. Pakcik makcik, oto arung, anak-anak muda serta rakyat Malaysia yang cerdik pandai di luar sana. Kenapa saya dan peguam saya mahu saman sivil polis politik upahan, polis politik penculik yang dibayar oleh Bosku Rosmah dan Bosku Najib ini? Bukti video yang sudah viral kemarin dalam YouTube channel saya, pakcik makcik, jelas dan terang lagi bersuluh. Malam-malam buta, pintu rumah saya dirosakkan oleh polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib tanpa ada waran pemeriksaan, tanpa ada waran geledah rumah, tanpa ada waran tangkap, tanpa ada waran sitaan barang.
Perkara ini terang-terangan jenayah besar dilakukan oleh polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib dalam PDRM. Nama polis yang mengetuai pencerobohan dan modus operandi pecah masuk secara illegal, unconstitutional, tidak mengikut rule of law, tidak selari dengan SOP polis dalam PDRM, tidak mengikut undang-undang yang diperuntukkan dalam Akta Polis 1967. Telah membawa kepada satu keputusan yang paling berani saya lakukan. Saya dan peguam saya tidak akan duduk diam dalam negara Malaysia ini untuk dibuli, untuk diceroboh dan pecah masuk rumah saya, pakcik-makcik, tengah malam buta-buta macam tu, jam 3 pagi. Ini adalah satu perbuatan yang tidak beretika, tidak bermoral, tidak bertanggungjawab, tidak bertamadun oleh polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib dalam PDRM. Berdasarkan secret information yang selama ini saya pegang, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, dari tahun 2016, saya telah memegang satu maklumat sulit bahawa Bosku Rosmah dan Bosku Najib membeli, membayar dan merasuah polis politik mereka menggunakan duit rompakan 1MDB di seluruh negara. Saya ulang. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, saya telah menyimpan satu maklumat rahsia sulit PDRM. Saya telah menemui bukti polis politik memang dibayar dan diupah oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah menggunakan duit rompakan 1MDB untuk menangkap saya, untuk spy saya, untuk menculik dan membunuh saya, seperti mana Bosku Najib dan Bosku Rosmah melakukan modus operandi ini bersama polis politik mereka ke atas Altan Tuyah Syaribu, ke atas Kevin Morais, ke atas Husin Najadi, dan ke atas mangsa-mangsa politik penculikan dan pembunuhan mereka dalam negara ini. Malang dan amat malang, polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah yang datang pecah masuk dan menceroboh ke dalam rumah saya 2 hari lalu, terang-terangan mereka bukan polis yang bertugas mengikut Akta Polis 1967. Mereka menjalankan tugas mereka secara haram, secara tidak sah, kerana mereka ikut arahan Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Saya tidak perlu sebut nama polis itu. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya, tuan. Pakcik-makcik Otok Arung, kenapa saya katakan polis Bosku Rosmah dan Bosku Najib ini melakukan jenayah besar, melanggar Akta Polis 1967, melakukan penyalahgunaan kuasa kerana terang-terangan tidak mengikut prinsip rule of law dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
Negara Malaysia ini adalah negara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Negara Malaysia ini bukan negara komunis China, bukan negara komunis Rusia, bukan negara sistem monarki mutlak seperti Arab Saudi. Negara Malaysia adalah negara yang berpegang kepada rule of law, berpegang kepada prinsip demokratik dalam institusi kehakiman Malaysia. Maka adalah satu masalah yang cukup besar apabila polis-polis politik upahan Bosku Najib dan Bosku Rosmah cuba untuk menipu dan memperbodohkan saya dan keluarga saya dengan pencerobohan dan pecah masuk secara sengaja. Pada 26 Februari 2021 jam 3 pagi, hari Jumaat minggu lalu. Ini adalah modus operandi pencerobohan, modus operandi pecah masuk, modus operandi penculikan politik malam-malam buta yang biasa dilakukan oleh Bosku Najib, Bosku Rosmah dan polis-polis politik upahan mereka pakcik-makcik. Ini bukan kali pertama mereka kantoi mahu menculik dan membunuh saya tengah malam-malam buta. Ini adalah peristiwa kali kedua. Bosku Najib, Bosku Rosmah dan polis politik mereka kantoi melanggar undang-undang, berani mati, menceroboh dan pecah masuk, merosakkan pintu rumah Jufazli Syed Ahmad. Ini adalah kali kedua polis politik Bosku Rosmah, Bosku Najib yang dibayar menggunakan duit 1MDB sanggup melanggar Akta Polis 1967, sanggup melangkaui the supremacy of Federal Constitution of Malaysia hanya atas alasan duit dan pangkat. Malang dan amat malang. Ironi dan cukup ironi pakcik-makcik. Polis politik upahan Bosku Rosmah dan Bosku Najib penyamun 1MDB itu gagal untuk menculik saya jam 3 pagi hari Jumaat 26 Februari 2021 kerana saya tidak ikut arahan polis penjenayah, penceroboh, pembunuh dan penculik itu. Malang dan amat malang, sial dan cukup sial untuk percaturan kuasa politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah. Mereka gagal dan terus gagal untuk menculik, untuk membunuh, untuk melenyapkan saya dalam politik Malaysia. Kerana gagal dalam modus operandi penculikan jam 3 pagi malam-malam buta. Menggunakan kerjasama dengan pihak polis PDRM dalam Malaysia. Alhamdulillah pakcik-makcik, atas izin Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak buta lagi Maha melihat, Allah yang lagi Maha mendengar doa rakyat yang dizalimi dalam negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Saya Jufazli Syed Ahmad terus dijaga oleh Allah yang Maha Berkuasa atas rahmat dan kasih sayangnya. Dengan rasa bersyukur dan rasa bangga, saya Jufazli Syed Ahmad
gagal dibunuh, gagal diculik oleh bosku Najib dan bosku Rosmah. Dulu laki bini penyamun dan penyangat serta pembunuh bersiri ini sangat-sangat berjaya membunuh Altan Tuya Syaribu, Kevin Morais, Husin Najadi dan mangsa-mangsa pembunuhan politik mereka yang lain. Tetapi satu-satunya subjek penculikan dan pembunuhan yang tidak berjaya dilaksanakan dengan jayanya 2 hari lalu, Jufazli Syih Ahmad, adalah subjek target penculikan bosku Najib dan bosku Rosmah bersama polis-polis politik mereka yang gagal dilunaskan misinya. Oleh hal demikian, disebabkan saya masih hidup bebas, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala terus meminjamkan nikmat nyawa, nikmat nafas, nikmat mulut untuk bersuara secara lantang hari ini, maka saya ingin nyatakan secara terbuka kepada polis-polis, bosku Najib, bosku Rosmah yang pecah masuk, yang menceroboh, yang kantoi mahu menculik, kamu perlu bersedia dengan saman sivil 500 juta ringgit daripada Jufazli Syih Ahmad dan peguam hebatnya. Bermula tahun 2016 sehingga tahun 2020, untuk makluman pakcik-makcik Oto Arung dan lebih 32 juta rakyat Malaysia, saya dan keluarga saya bersama peguam kami telah menang besar dalam semua perbicaraan kes jenayah bermotifkan politik yang tidak ada bukti yang dibuka dalam institusi kehakiman Malaysia. Saya ulang pakcik-makcik, dari tahun 2016 sehingga tahun 2020, saya bersama keluarga saya dan peguam keluarga saya telah berjaya melawan polis-polis politik, bosku Najib dan bosku Rosmah yang dibayar menggunakan duit 1MDB, menangkap saya secara diktator, menangkap saya secara zalim, cuba untuk menculik saya bersama keluarga saya. Kemenangan paling terkini adalah kes pencerobohan serbuan oleh polis-polis dalam PDRM pada tahun 2019 lalu. Kes ini telah dibuka secara rasmi pada Mac 2019 yang lalu, pakcik-makcik. Sekali lagi, hakim dalam institusi kehakiman Malaysia telah memutuskan pada 11 Oktober 2019 dan pada 20 Februari 2020 lalu, saya bersama keluarga saya serta peguam saya menang secara mutlak, menang besar melawan polis-polis politik upahan bosku Najib dan bosku Rosmah yang menceroboh masuk rumah kami beberapa tahun lalu buat kali pertama tanpa ada waran, pakcik-makcik. Kenapa polis-polis politik bosku Najib dan bosku Rosmah kalah dan terus kalah di tangan Jufazli Syih Ahmad dan peguam hebatnya dalam Mahkamah Malaysia? Kekalahan yang paling memalukan, yang paling viral dalam negara Malaysia
adalah sewaktu polis politik Bosku Rosmah, Bosku Najib penyamun 1MDB pada 11 Oktober 2019 dan pada 20 Februari 2020. Kenapa hakim-hakim memberi kemenangan kepada Jufazli Syed Ahmad dan keluarganya serta peguamnya? Kerana polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah melanggar Akta Polis 1967 ini. Mereka tidak ikut perlembagaan bertulis dan undang-undang bertulis kerajaan Malaysia di bawah Akta Polis 1967. Polis Bosku Najib dan Bosku Rosmah ikut suka hati menjalankan tugas tanpa merujuk mana-mana undang-undang dalam negara Malaysia. Kenapa mereka kalah di tangan saya pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang lalu? Kerana polis politik Bosku Najib tidak ada bawa warrant. Tidak ada warrant tangkap, tidak ada warrant pemeriksaan, tidak ada warrant geledah rumah, tidak ada warrant sitaan barang. Oleh itu, nama polis yang dibayar dan diarahkan untuk menculik dan menceroboh rumah Jufazli Syed Ahmad jam 3 pagi 16 Mac 2019 lalu di Ceras, Selangor. Nama polis itu ASP Muhammad Rizwan Manap. Pegawai tinggi polis ada 3 paku. Tidak membawa warrant, menceroboh, pecah masuk dan menangkap Jufazli Syed Ahmad serta keluarganya secara tidak sah pada 16 Mac 2019 lalu. Maka akhirnya modus operandi ini diulang semula secara terdesak oleh polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah untuk tahun 2021. Sekali lagi buat kali kedua, Bosku Rosmah, Bosku Najib bayar polis politik mereka berpangkat ASP 3 paku mengarahkan polis ASP 3 paku itu pecah masuk rumah saya 2 hari lalu, rosakkan tombol pintu rumah saya, tidak membawa apa-apa warrant datang ke rumah saya. Pakcik makcik Oto Arung yang genius di luar sana, yang tidak buta undang-undang. Kita rakyat marhain, walaupun kita bukan polis, kita memang sedar apabila polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah datang jam 3 pagi, tidak ada warrant, maksudnya ini adalah modus operandi pecah masuk, ceroboh rumah orang malam-malam buta. Ini adalah satu jenayah modus operandi penculikan dan pembunuhan secara sistematik. Polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib penyamun 1MDB menyatakan kepada saya dan keluarga saya 2 hari lalu, tujuan kedatangan mereka jam 3 pagi pada 26 Februari 2021, hari Jumaat lalu, adalah atas peruntukan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saya tanya, apa fakta kes kesalahan jenayah saya? Apa bukti kesalahan jenayah saya? Polis politik upahan Bosku Rosmah dan Bosku Najib tidak boleh jawab. Saya minta warrant
pemeriksaan, waran tangkap, waran geledah rumah, waran sitaan barang, mereka tidak boleh jawab dan mereka tidak boleh tunjukkan kepada saya. Sebelum ini, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Yang Arif Tuan Mior Hashim Abdul Hamid dan juga Hakim Mahkamah Magistrate Kajang Selangor Yang Arif Tuan Magistrate Syarul Sazli Muhammad Zain menyatakan bahawa pihak polis Diraja Malaysia wajib menunjukkan waran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dalam membuat pemeriksaan dan tangkapan ke atas Jufazli Syekh Ahmad dalam negara Malaysia. Hakim-hakim dalam negara Malaysia telah membuat keputusan secara mutlak apabila polis-polis politik dalam negara Malaysia tidak membawa waran ke atas Jufazli Syekh Ahmad mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, maka itu adalah satu jenayah penyalahgunaan kuasa, itu adalah abuse of power, itu adalah terang-terangan melanggar SOP polis dalam Polis Diraja Malaysia. Ia adalah terang-terangan unconstitutional. Ia terang-terangan polis tidak ada kuasa jam 3 pagi untuk datang ke rumah Jufazli membuat pemeriksaan, membuat geledah rumah, untuk menceroboh, untuk pecah masuk, untuk menangkap Jufazli Syekh Ahmad. Ini adalah rule of law yang telah diperintahkan oleh Mahkamah Malaysia ke atas polis-polis dalam institusi Polis Diraja Malaysia. Ironinya, polis-polis ini terus menghina keputusan Mahkamah Malaysia dalam kes tangkapan dan siasatan ke atas Jufazli Syekh Ahmad dalam negara Malaysia. Kenapa mereka berani langgar? Kerana mereka mempunyai kabel besar yang dibayar oleh geng-geng bosku Rosmah, bosku Najib Penyamun Wan MDB dalam politik Malaysia. Saya cukup arif dan saya mempunyai rekod kemenangan dalam Mahkamah Malaysia membuktikan semua polis yang berurusan dengan saya dalam politik Malaysia, mereka sendiri melanggar SOP polis, mereka sendiri melanggar Akta Polis 1967, mereka sendiri melanggar Perlembagaan Persekutuan Malaysia, mereka sendiri melanggar arahan para hakim dalam institusi kehakiman Malaysia. Polis-polis politik ini yang dibayar gaji mereka oleh rakyat Malaysia menggunakan duit cukai rakyat, menghina kuasa rakyat lebih 32 juta orang dalam institusi Polis Diraja Malaysia. Apabila modus operandi pencerobohan, modus operandi pecah masuk, modus operandi penculikan jam 3 pagi malam-malam buta diteruskan buat kali kedua ke atas Jufazli Syekh Ahmad bagi tahun 2021 ini adalah satu penghinaan terbesar kepada institusi kehakiman Malaysia apabila Polis Diraja Malaysia tidak menghormati prinsip rule of law, tidak menghormati kedaulatan undang-undang, tidak menghormati keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, tidak menghormati the supremacy of Federal Constitution, tidak menghormati keputusan hakim-hakim yang arif lagi bijaksana, lagi adil dalam institusi kehakiman demokratik Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya tetap bersama dengan peguam saya untuk meneruskan saman sivil ke atas polis-polis bosku Rosmah dan bosku Najib Penyamun Wan MDB ini bagi tahun 2021. Saman sivil 500 juta ringgit ini adalah tuntutan pampasan dan ganti rugi kerana polis-polis politik bosku Najib dan bosku Rosmah melakukan jenayah terbesar, melanggar Akta Polis 1967, melanggar undang-undang dan perlembagaan tertinggi dalam negara Malaysia secara terang-terangan pada 26 Februari 2021 dalam rumah Jufazli Syekh Ahmad. Pakcik makcik,
Kenapa saya tidak membenarkan polis masuk ke dalam rumah saya jam 3 pagi? Kerana ini mengancam nyawa dan keselamatan saya dan keluarga saya. Ada ramai penjenayah-penjenayah di luar sana yang menyamar pakai baju uniform polis. Tidak ada warrant, datang pergi rumah orang, merompak, mencuri, menceroboh dan pecah masuk. Dan ada yang mati dibunuh. Maka ini antara justifikasi dan sebab besar kenapa saya tidak melayan tuntutan polis-polis politik penculik yang diupah oleh Bosku Rosmah dan Bosku Najib itu 2 hari lalu. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia telah mengajar saya bahawa saya mempunyai kuasa dalam undang-undang untuk meminta warrant. Dari jam 3 pagi sehingga jam 4:30 pagi, polis-polis Bosku Rosmah dan Bosku Najib gagal menunjukkan warrant. Tidak kiralah kau itu 3 paku kah, 4 paku kah, 5 paku kah, 100 paku sekalipun, hakim-hakim Mahkamah Malaysia telah memutuskan wajib untuk mana-mana polis yang datang ke mana-mana rumah rakyat Malaysia jam 3 pagi, jam 4 pagi, malam-malam buta di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia untuk menunjukkan surat warrant kepada pihak yang mahu disiasat, yang mahu diperiksa, yang mahu disita barangnya, yang mahu ditangkap oleh pihak polis Diraja Malaysia. Tetapi perkara ini tidak ditunjukkan surat warrant kepada Jufazli Syih Ahmad dan keluarganya. Polis-polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah sendiri berdegil dan tidak mahu memberi kerjasama kepada rakyat marhain yang tidak ada jenayah ini. Mereka gagal menunjukkan surat warrant. Maka hakim-hakim dalam institusi kehakiman Malaysia telah mewajibkan pihak polis sejak tahun 2020 lalu, jika berurusan dengan Jufazli Syih Ahmad, wajib ada warrant. Maka saya ada locus standi dalam undang-undang dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk memulakan saman sivil tindakan undang-undang yang tegas kepada polis-polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah dalam Polis Diraja Malaysia untuk mengeluarkan saman sivil 500 juta ringgit ini. Saya tidak takut, saya tidak gentar kerana saya tidak melakukan apa-apa jenayah. Apabila polis-polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib penyamun 1MDB gagal menunjukkan surat warrant, itu bermaksud saya tidak ada jenayah, Pak Cik Makcik. Hatta laporan polis pun, ASP pangkat 3 paku itu tidak berani tunjukkan di hadapan saya dan keluarga saya. Ini bermaksud saya tidak ada jenayah. Berani kerana benar, takut kerana salah. Atas keberanian saya tahu saya di pihak yang benar, saya tidak ada melakukan jenayah, maka saya ingin memulakan saman sivil 500 juta ringgit ke atas polis Bosku Najib, Bosku Rosmah dalam negara ini. Pak Cik Makcik, saya ingin ingatkan, Mahkamah Malaysia telah menggariskan dalam Undang-Undang dan Perlembagaan di bawah Akta Polis 1967. Wajib untuk mana-mana pihak polis datang rumah Jufazli Syih Ahmad jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 2 pagi untuk membawa warrant. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia telah menetapkan mengikut prinsip rule of law, mengikut Akta Polis 1967, mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Wajib untuk pihak polis menunjukkan warrant pemeriksaan, warrant geledah rumah, warrant sitaan barang kepada Jufazli Syih Ahmad. Akan tetapi, Pak Cik Makcik, polis politik Bosku Rosmah dan Bosku Najib mencuri dan merompak 2 iPhone dalam rumah saya tanpa ada warrant sitaan barang, tanpa ada warrant geledah rumah, tanpa ada warrant
pemeriksaan tanpa ada waran tangkapan. 2 iPhone dirampas dan dirompak secara terang-terangan oleh polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah, yang mana perkara ini adalah bercanggah dengan prinsip rule of law di bawah Akta Polis 1967. Saya tidak ada tanda tangan apa-apa dokumen sitaan barang yang dikeluarkan oleh polis Bosku Rosmah pangkat ASP 3 Paku itu, kerana dia tidak mengikut SOP, dia tidak menunjukkan waran. Jam 3 pagi, malam-malam buta hari Jumaat lalu pada 26 Februari 2021 dalam rumah saya. Hakim-hakim Malaysia telah memutuskan saya dan keluarga saya mempunyai hak asasi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk tidak beri kerjasama kepada pihak polis yang tidak membawa waran. Hakim-hakim Mahkamah Malaysia telah memutuskan dalam Mahkamah Malaysia 2 tahun lalu, 1 tahun lalu. Kami mempunyai kuasa perundangan dalam negara Malaysia untuk tidak membenarkan polis masuk, untuk tidak membenarkan polis membuat pemeriksaan. Tidak boleh polis membuat geledah rumah dan sitaan barang ataupun buat tangkapan kerana mereka tidak mempunyai waran. Negara demokrasi Malaysia ini, negara sistem raja berperlembagaan Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini, mewajibkan untuk polis yang ada 3 paku, 4 paku, 10 paku menunjukkan waran ke atas Jufazli Syed Ahmad. Itu adalah namanya rule of law. Polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah ini is not above the law. Polis Bosku Najib, Bosku Rosmah yang diupah menggunakan duit 1MDB ini menceroboh, pecah masuk dan menculik Jufazli Syed Ahmad jam 3 pagi is not above the supremacy of Federal Constitution, is not above the supremacy of Judiciary Institution of Malaysia. Mereka tidak berada di atas undang-undang, mereka tidak berada di atas perlembagaan, mereka tidak berada di atas institusi kehakiman Malaysia, pakcik-makcik. Mereka adalah pihak penguat kuasa undang-undang yang wajib mengikut undang-undang bertulis dalam Akta Polis 1967. Dan Akta Polis 1967 mewajibkan mana-mana polis untuk menunjukkan waran di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Pakcik-makcik, ini adalah Akta Polis 1967 yang tidak dibacakan oleh polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah semasa membuat pencerobohan dan pecah masuk dan merompak barang-barang dalam rumah saya secara tidak sah, secara illegal, secara unlawful. Polis politik Bosku Rosmah, Bosku Najib tidak bertugas mengikut Akta Polis 1967. Mereka mengikut undang-undang Bosku Najib, Bosku Rosmah penyamun 1MDB. Bosku Najib dan Bosku Rosmah tidak ada undang-undang untuk menculik dan membunuh orang dalam Malaysia, seperti mana mereka membayar polis-polis untuk menculik dan bom C4 Altantoya Syaribu, seperti mana Bosku Najib dan Bosku Rosmah menculik Kevin Morais sehingga disimpan dalam tong drum. Oleh itu, polis yang berpangkat ASP 3 Paku sepatutnya lebih tahu undang-undang Akta Polis 1967 daripada saya. Saya bukan polis, tetapi saya menyimpan kitab undang-undang tertinggi dalam negara Malaysia, Akta Polis 1967. Saya menghafal undang-undang ini. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik, saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah, saya sebagai bekas pensyarah undang-undang dan perlembagaan dalam negara Malaysia. Saya ingin katakan, hakim-hakim Malaysia telah jelas mewajibkan pihak polis membawa waran mengikut Seksyen
233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang tertulis dalam Akta Polis 1967 ini. Polis-polis Bosku Najib dan Bosku Rosmah, pangkat 3 paku, pangkat ASP, tidak boleh serbu rumah orang, rumah rakyat biasa jam 3 pagi tanpa warrant. Ia adalah haram menyerbu rumah rakyat biasa yang tidak ada jenayah jam 3 pagi tidak ada warrant. Polis-polis upahan Bosku Najib, Bosku Rosmah, pakcik-makcik, sengaja melanggar Akta Polis 1967. Mereka ikut training di pusat Pulapol, diajar tentang SOP polis, tentang rule of law mengikut Akta Polis 1967. Sudahlah saya tidak ada jenayah, sudahlah section yang digunakan untuk menceroboh dan pecah masuk rumah saya menggunakan Section 233. Maka wajib untuk menunjukkan warrant pemeriksaan, warrant tangkapan, warrant sitaan, warrant geledah rumah. Sudahlah datang jam 3 pagi malam-malam buta, maka wajib untuk bawa warrant. Atas tujuan apa? Kenapa wajib? Untuk mengelakkan penculikan dan pembunuhan serta penyamaran oleh penjenayah-penjenayah dan pembunuh bersiri dalam negara Malaysia. Waktu itu, waktu rakyat tidur, pakcik-makcik, saya sudah maklumkan dengan pihak polis, saya akan bagi kerjasama dengan peguam saya esok siang hari. Kenapa tak boleh tunggu jam 10 pagi hari Jumaat? Kenapa mesti jam 3 pagi? Jawapannya cukup mudah, mereka mahu menculik dan membunuh saya. Seperti mana polis-polis Bosku Najib, Bosku Rosmah yang memang biasa menculik dan membunuh Al-Tantuya Syaribu serta Kevin Morais. Saya bukan bodoh, mahu serah diri, mau bagi kerjasama dengan penculik, pembunuh, penceroboh, penjenayah yang menyalahgunakan kuasanya sebagai polis. Pangkat ASP 3 paku itu, pakcik-makcik. Hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia menyatakan adalah sah di sisi undang-undang. Saya tidak membenarkan polis untuk masuk ke dalam rumah saya jam 3 pagi. Adalah sah di sisi undang-undang. Saya dan keluarga saya meminta warrant daripada pihak polis di waktu jam 3 pagi malam-malam buta. Adalah sah di sisi undang-undang. Hakim telah menyatakan di atas kes mahkamah yang paling viral di dunia bahawa adalah sah. Jufazli Syih Ahmad tidak serah diri kepada pihak polis jam 3 pagi malam-malam buta. Kerana modus operandi polis itu adalah jenayah, adalah penyalahgunaan kuasa, adalah melanggar Akta Polis 1967 ini. Hancur dan hancur institusi polis di Raja Malaysia kerana tindakan seorang polis berpangkat ASP 3 paku yang menipu di hadapan rakyat Malaysia bernama Jufazli Syih Ahmad tentang Akta Polis 1967. Apabila saya sebut Akta Polis 1967, polis itu terkencing-kencing ketakutan, tercirit-cirit, keluar tahi kerana dia fikir saya tidak hafal Akta Polis 1967, pakcik-makcik. Polis ASP pangkat 3 paku yang dibayar oleh Bosku Rosmah tergagap-gagap ketakutan apabila saya menyebut prinsip rule of law di bawah Section 233 yang mewajibkan untuk mereka menunjukkan surat warrant sebelum membuat pecah masuk, menceroboh, rosakkan pintu, merompak barang-barang 2 iPhone dalam rumah saya. Maka dengan rasa bangga pakcik-makcik, saya Jufazli Syih Ahmad tidak takut untuk saman sivil polis-polis politik upahan Bosku Najib, Bosku Rosmah, penyamun 1MDB ini yang pecah masuk, menceroboh, merosakkan pintu, merompak barang-barang kami dalam rumah Jufazli Syih Ahmad pada 26 Februari 2021 tanpa ada warrant.
Saya tidak ada masalah untuk beri kerjasama dengan pihak polis jika ada warrant Pak Cik Makcik. Permintaan saya cukup simple, cukup mudah untuk difahami oleh polis-polis dalam institusi polis Diraja Malaysia. Tetapi mereka jadi polis melanggar Akta Polis 1967, mereka jadi polis langgar SOP polis yang mereka cipta sendiri dalam institusi kehakiman Malaysia, dalam institusi parlimen Malaysia, dalam undang-undang dan perlembagaan negara. Sebab itulah ramai rakyat Malaysia tidak percaya lagi dengan polis Diraja Malaysia. Sebab itu ramai rakyat Malaysia sudah hilang hormat dengan polis-polis dalam TDRM kerana polis ASP 3 Paku ini menyalahgunakan kuasa, melakukan jenayah terang-terangan. Bukti ada di tangan saya Pak Cik Makcik. Mereka menceroboh, pecah masuk seperti samseng, seperti penyamun, seperti penjenayah, seperti pembunuh bersiri yang sudah tidak sabar untuk menculik dan membunuh saya dalam rumah saya 2 hari lalu. Mereka fikir saya tinggal bersendirian dalam rumah ini. Apabila mereka nampak ada lebih 5 orang pengawal keselamatan saya yang menjaga nyawa saya di dalam negara ini 24 jam, polis-polis politik upahan Bosku Rosmah, Bosku Najib gagal untuk menangkap saya, menculik saya dan membunuh saya 2 hari lalu Pak Cik Makcik. Oleh itu, untuk menuntut justice, sudah tiba masanya untuk saya menunjukkan taring kekuasaan saya bagi tahun 2021 untuk mengajar polis-polis Bosku Rosmah, polis-polis Bosku Najib Penyamun Wan MDB itu apakah namanya kuasa Jufazli Syed Ahmad dalam prinsip rule of law negara demokratik Malaysia ini Pak Cik Makcik. Saya sanggup mati, sanggup untuk keluar masuk penjara Bosku Najib, Bosku Rosmah Penyamun Wan MDB ini Pak Cik Makcik, atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan nasional, atas nama justice untuk semua bangsa, semua agama, pembayar-pembayar cukai dalam negara Malaysia. Biarlah saya yang menjadi mangsa ketidakadilan, kezaliman, kediktatoran polis-polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Laki bini penyamun Wan MDB itu bersama polis-polis politiknya mahu membunuh saya, mahu menculik saya, mahu menghilangkan saya dalam negara ini seperti mana mereka lakukan ke atas Ang Tan Toya Syaribu, ke atas Kevin Morais Pak Cik Makcik. Kerana sayalah superhero Malaysia yang boleh mengeluarkan arahan mengikut prinsip rule of law kepada hakim-hakim dalam negara Malaysia untuk memenjarakan Bosku Rosmah, Bosku Najib dalam jenayah mereka merompak duit negara. Polis-polis dalam PDRM tidak menangkap Bosku Najib, Bosku Rosmah yang sudah lama kantoi merompak duit 1MDB sejak tahun 2015 lalu Pak Cik Makcik. Saya yang membongkarkan jenayah 1MDB, Bosku Rosmah dan Bosku Najib pula yang ditangkap. Rakyat yang dirompak oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah ini yang ditangkap. Duit cukai GST yang dirompak oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah, rakyat ini yang mahu ditangkap. Bukan penyangak, bukan perompak bernama Bosku Najib dan Bosku Rosmah yang mahu ditangkap. Kalau Pak Cik Makcik perasan dari tahun 2015 hingga tahun 2021, polis-polis politik dalam TDRM yang dibayar menggunakan duit 1MDB sengaja tidak mahu menangkap dan memenjarakan Bosku Rosmah, Bosku Najib walaupun mereka sudah kalah dalam Mahkamah Malaysia. Kenapa Pak Cik Makcik? Kabel besar mereka ini sangat-sangat besar. Mereka buat undang-undang dalam negara Malaysia ini adalah undang-undang hutan rimba milik datuk moyang mak bapak mereka. Negara Malaysia ini
adalah tanah rakyat Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Ini bukan tanah milik mak bapak moyang datuk nenek bosku Rosmah Mansor dan bosku Najib Razak, pakcik makcik. Oleh itu, saya mengharapkan bantuan dan sokongan daripada rakyat Malaysia. Saya malu untuk berterus terang, tetapi saya berani untuk menegakkan justice dalam negara Malaysia ini, pakcik makcik. Saya tahu saya adalah keturunan keluarga miskin. Tetapi selama ini saya dibantu oleh rakyat Malaysia, saya dibantu oleh peguam-peguam yang hebat dalam negara ini. Saya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kebenaran dalam institusi kehakiman Malaysia bertaraf world class itu. Saya menang dalam semua kes mahkamah bermotifkan politik di negara ini. Adalah atas ihsan, atas rasa kasih sayang, atas bantuan dan pertolongan rakyat Malaysia, peminat-peminat saya, penyokong-penyokong saya yang percaya dengan suara keramat Jufazli Syekh Ahmad ini. Saya merayu dengan rasa rendah hati. Saya meminta sumbangan derma ikhlas daripada rakyat Malaysia untuk memulakan saman sivil 500 juta ringgit Malaysia ke atas polis-polis politik bosku Najib, bosku Rosmah yang sangat-sangat zalim, yang sangat-sangat diktator, mahu menculik, mahu membunuh superhero milik rakyat Malaysia bernama Jufazli Syekh Ahmad ini. Pakcik makcik, perjuangan ini bukan tentang saya. Ibu bapa saya dan rakyat yang menjadi tulang belakang perjuangan saya selama ini sentiasa mengajar saya, Jufazli Syekh Ahmad, jangan berhenti berjuang. Tidak ada siapa lagi yang memperjuangkan nasib rakyat Malaysia semua bangsa melainkan kamu, Jufazli. Maka atas nama rasa cinta dan sayang saya kepada rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama, atas nama Allah, saya akan terus berjuang untuk anda semua, pakcik makcik Oto Arum. Saya akan terus berperang atas nama prinsip rule of law, atas nama the supremacy of federal constitution, atas nama hujah lawan hujah, fakta lawan fakta, bukti lawan bukti, suara keramat rakyat menentang polis-polis dan pemimpin-pemimpin zalim dalam negara ini. Raja-raja penyamun 1MDB, iaitu bosku Najib, bosku Rosmah. Mereka fikir mereka boleh menang melawan saya, sedangkan mereka tahu mereka confirm kalah. Sebab itu mereka mahu menculik dan membunuh saya. Saya tidak ada rekod kalah dalam Mahkamah Malaysia kerana derma-derma ikhlas, sumbangan duit daripada rakyat Malaysia kepada saya dari tahun 2016 sehingga tahun 2021. Pakcik makcik, berkatnya duit rakyat Malaysia itu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka saya menang dalam peperangan dan percaturan kuasa dunia ini. Tetapi doa rakyat Malaysia yang percaya dengan suara keramat Jufazli Syekh Ahmad itu terus dimakbulkan oleh Allah untuk saya selamat, untuk saya terus menang berhadapan dengan bosku Najib, bosku Rosmah, penyamun 1MDB, penjenayah pembunuh bersiri yang kantoi, mengarahkan polis-polis politiknya untuk menculik, untuk menceroboh, untuk pecah masuk, untuk menakut-nakutkan keluarga saya 2 hari lalu pada 26 Februari 2021. Pakcik makcik,
Saya tahu bermula semalam rakyat Malaysia, penyokong-penyokong saya di seluruh dunia mengarahkan saya untuk mengeluarkan saman sivil, tindakan undang-undang ke atas polis Bosku Rosmah, Bosku Najib, penyamun 1MDB dalam PDRM. Atas rasa hormat saya kepada rakyat Malaysia, saya sanggup mati, saya sanggup korbankan masa depan hidup saya walaupun semua kerja saya dan periuk nasi saya ditutup sehingga hari ini dalam politik Malaysia, Pak Cik Makcik. Saya ikut nasihat dan arahan peminat-peminat dan penyokong-penyokong saya serta rakyat Malaysia untuk mengeluarkan saman sivil ke atas polis politik Bosku Najib dan Bosku Rosmah, penyamun 1MDB ini. Pak Cik Makcik, berapa sahaja derma dan sumbangan wang ikhlas daripada anda semua, kos guaman ini menelan lebih RM100,000 Malaysia. Duit yang disumbangkan oleh rakyat Malaysia saya gunakan untuk membayar kos guaman dalam perbicaraan kes mahkamah bermotifkan politik. Sejak tahun 2016 sehingga tahun 2020, Pak Cik Makcik. Duit itulah yang menjadi punca kemenangan saya dalam institusi kehakiman Malaysia. Susah macam mana pun saya, walaupun saya tidak ada duit, atas izin Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Adil, atas izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pak Cik Makcik, atas izin Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat saya dizalimi, saya mahu diculik, saya mahu dibunuh oleh Bosku Najib dan Bosku Rosmah, penyamun 1MDB. Berkat duit sumbangan rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian, orang Islam, orang bukan Islam, saya menang besar secara mengejut, mengalahkan Bosku Najib, Bosku Rosmah, sehingga mereka tumbang pada PRU 14 lalu. Kini Bosku Najib dan Bosku Rosmah kembali menjadi kerajaan di Putrajaya menggunakan kabel yang sangat besar. Tetapi mereka tidak berubah, mereka tidak belajar daripada kekalahan mereka ke atas Jufazli Syah Ahmad dalam Mahkamah Malaysia. Maka saya merayu dengan rasa rendah hati sumbangan ikhlas daripada Pak Cik Makcik Oto Arung, Datuk Datin Tun Tan Sri, anak-anak muda yang mahu berjuang bersama saya atas nama prinsip rule of law, atas nama justice, atas nama kepentingan rakyat, atas nama kepentingan tanah air tercinta kita bernama Malaysia. Pak Cik Makcik, jihad perjuangan ini, mak bapak saya mengajar saya bahawa hidup mati saya adalah untuk orang-orang miskin di negara Malaysia yang dirompak duit cukai mereka selama lebih 60 tahun. Mak bapak saya mengajar saya untuk tidak berhenti berjuang, untuk tidak menyerah diri kepada polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah yang mahu menculik dan membunuh saya. Saya mohon restu daripada rakyat Malaysia untuk meneruskan jihad perjuangan ini atas nama kebenaran, atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas nama Al-Quran, atas nama rakyat Malaysia dan negara Malaysia tercinta ini. Saya ingin memohon restu. Bermula esok saya akan memberi kerjasama kepada pihak polis untuk proses siasatan yang hakikatnya saya tidak ada melakukan jenayah apa-apa dalam negara Malaysia. Peguam saya telah mengarahkan saya untuk memberi kerjasama kepada pihak polis di IPD Sepang, Selangor. Bermula esok jam 10 pagi.
Pak Cik Makcik Oto Arong, jika saya dipenjarakan secara zalim dan diktator lagi, jangan risau, jangan sedih, jangan menangis. Kerana ini adalah adat resam perjuangan. Biar saya berjuang habis-habisan untuk generasi saya, untuk negara Malaysia kita tercinta yang merdeka dan berdaulat ini. Kita tidak mahu dijajah dengan penjajahan bentuk baharu ini, di bawah kuasa polis-polis diktator Bosku Najib, Bosku Rosmah, penyamun Wan MDB Pak Cik Makcik. Saya memohon restu untuk saya terus berjihad atas nama keamanan, keadilan, demi kemajuan negara Malaysia dan rakyat semua bangsa pada masa hadapan. Saya tidak takut masuk penjara Pak Cik Makcik kerana saya tidak ada jenayah. Sayalah satu-satunya rakyat yang paling ditakuti oleh raja-raja penyamun Wan MDB dalam politik Malaysia hari ini. Sayalah satu-satunya hero dalam negara Malaysia, generasi baru, yang tidak boleh dikalahkan oleh raja-raja penyamun Wan MDB, Bosku Najib, Bosku Rosmah, yang menghitung hari disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh oleh Mahkamah Rakyat Malaysia. Sayalah hero yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penyelamat kepada rakyat dan negara Malaysia tercinta ini. Saya bersedia untuk mati dalam penjara itu, Pak Cik Makcik. Saya bersedia untuk dipenjarakan 100 tahun sekalipun, kerana suara keramat rakyat bernama Jufazli Syah Ahmad ini akan terus menjadi mimpi ngeri dalam tidur yang tidak lena. Bosku Najib Razak, Bosku Rosmah Mansur, raja-raja penyamun Wan MDB itu. Saya tahu saya tidak boleh mengkritik yang di-Pertuan Agong Permaisuri, yang di-Pertuan Agong serta raja-raja Melayu dalam negara Malaysia ini. Saya tahu saya tidak boleh mengkritik kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di musim darurat ini, Pak Cik Makcik. Tetapi pelik bin ajaib, walaupun saya memuji dan memuja serta menyokong kerajaan agung dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Bosku Najib, Bosku Rosmah yang menjadi sebahagian daripada kerajaan Malaysia hari ini terus melakukan jenayah besar, melakukan penyalahgunaan kuasa, mengarahkan polis-polis diktator mereka untuk menculik, untuk menceroboh, untuk pecah masuk, untuk membunuh saya dalam politik Malaysia hanya kerana mereka sakit hati. Saya menyokong kerajaan agung, saya menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka tidak jumpa kesalahan dan jenayah saya dalam negara Malaysia, kerana saya sememangnya menyokong dasar dan polisi dan pengisytiharan darurat oleh kerajaan agung, oleh kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin sehingga hari ini. Maka cara terakhir yang mereka gunakan adalah menculik, membunuh dan menakut-nakutkan saya. Tetapi mereka lupa, saya adalah singa Allah yang dilahirkan di akhir zaman untuk terus menyambung perjuangan rakyat marhain yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Pak Cik Makcik, saya mengharapkan bantuan derma, sumbangan wang ikhlas, sumbangan duit ikhlas daripada rakyat Malaysia, penyokong-penyokong saya di seluruh dunia, untuk kita terus menang dan terus menang, menghancurkan raja-raja penyamun Wan MDB yang memiskinkan negara Malaysia, yang memiskinkan rakyat Malaysia sehingga hari ini
bernama Bosku Najib Razak dan Bosku Rosmah Mansor. Perjuangan belum selesai, wahai rakyat Malaysia. Perjuangan kita belum selesai untuk menghancurkan Bosku Najib, Bosku Rosmah Penyamun Wan Indibi di dalam penjara Sungai Buloh. Mereka adalah pemimpin iblis, pemimpin dajjal, pemimpin syaitan yang terus menakut-nakutkan rakyat marhain seperti kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bosku Najib, Bosku Rosmah, wahai raja-raja penyamun Wan MDB. Saya hanya takutkan azab Allah di neraka Jahannam. Saya tidak takut dengan azab dunia yang disajikan oleh Bosku Najib, oleh Bosku Rosmah, oleh polis-polis politik Bosku Najib Penyamun Wan MDB ini. Saya tidak takut dengan azab dunia akhir zaman ini yang disediakan oleh raja-raja penyamun Wan MDB, Bosku Najib, Bosku Rosmah Mansor ini, Pakcik Makcik. Saya tidak takut masa depan hidup saya, periuk nasib saya, kerja-kerja saya ditutup di akhir zaman ini, di dunia ini. Kerana Allah itu maha kaya, maha berkuasa, maha hebat. Lebih berkuasa daripada Bosku Najib, Bosku Rosmah, raja-raja penyamun Wan MDB itu, Pakcik Makcik. Ayuh, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pakcik Makcik, kita tidak pernah lupa kezaliman, kejahatan, kediktatoran Bosku Najib, Bosku Rosmah merompak, mencuri dan membunuh dalam negara Malaysia. Biar berputih tulang, jangan berputih mata. Saya bersedia untuk mati syahid dalam perjuangan ini, Pakcik Makcik Oto Aro. Dan saya akan terus buktikan kebenaran adalah tetap kebenaran. Rule of law adalah tetap menang dalam negara Malaysia. The supremacy of federal constitution tetap menang dalam institusi kehakiman negara yang demokrasi ini. Pakcik Makcik, percaya ataupun tidak, anda menyokong saya ataupun tidak, anda suka atau benci saya ataupun tidak, Allah akan sentiasa memberi kemenangan kepada suara keramat rakyat sehingga hari kiamat ini. Sehebat mana Bosku Najib, Bosku Rosmah dan raja-raja penyamun Wan MDB itu mengarahkan polis-polis politik mereka untuk menculik, untuk membunuh dan menakut-nakutkan saya, rakyat tetap menang sehingga akhir jihad peperangan akhir zaman ini, Pakcik Makcik. Kepada Bosku Najib, Bosku Rosmah, polis-polis politik penyamun Wan MDB dalam PDRM, kamu masuk perangkap Chu Fazli Syed Ahmad. Kamu terang-terangan melanggar Akta Polis 1967, melanggar Perlembagaan Persekutuan Malaysia, tidak menghormati arahan hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia. Tolong bersedia untuk kalah dalam saman sivil 500 juta ringgit ini. Saman ini saya bukan sahaja keluarkan untuk polis-polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah bagi tahun 2021. Polis-polis politik Bosku Najib, Bosku Rosmah yang menangkap saya secara diktator, secara zalim, yang kalah dalam Mahkamah Malaysia dari tahun 2016 sehingga tahun 2020. Saya juga akan heret nama anda semua bersama Bosku Najib dan Bosku Rosmah di negara demokratik, merdeka dan berdaulat ini. Checkmate and game over. Bosku Najib, Bosku Rosmah
polis politik Raja Penyamun Wan MDB yang confirm kena saman 500 juta ringgit Malaysia oleh Jufazli Syah Ahmad. Checkmate and game over. Raja-raja Penyamun Wan MDB, Bosku Najib, Bosku Rosmah, yang gagal menculik dan membunuh Jufazli Syah Ahmad dalam politik akhir zaman ini, pakcik-makcik. Game is over. Bosku Najib, Bosku Rosmah, penyangga Wan MDB yang confirm masuk penjara Sungai Buloh dan kalah di tangan Jufazli Syah Ahmad lagi. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, pakcik-makcik, terus hidup suara keramat rakyat sampai hari kiamat. Atas nama Allah yang Maha Hebat, yang Maha Kaya, yang Maha Besar, suara keramat rakyat akan terus menang dan terus menang bersama Jufazli Syah Ahmad di tanah Malaysia merdeka dan berdaulat ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.